Bangso, Guru Besar SK Indra Syahbandar Puan Rozita bin Buang, penceramah kita iaitu Encik Muhammad Razi bin Mat Isa, penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran unit sumber dan teknologi pendidikan daerah Pekai, barisan guru-guru penolong kanan sekolah-sekolah daerah Pekai dan juga guru-guru yang dikasihi sekalian. Okey, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu iaitu majlis taklimat dan bengkel penyediaan sijil digital co-curriculum yang akan disampaikan oleh penceramah kita iaitu Encik Muhammad Razi bin Mat Isa. Dan untuk makluman semua hadirin hadirat sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Rozita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Karim wa ya Wadud. Kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu ya Allah sehingga kami dapat menghadiri secara online bengkel penyediaan CD digital pada petang ini. Kami menadah tangan kepadamu ya Allah supaya bengkel ini berjalan dengan lancar dan jayanya serta sentiasa di dalam rahmat-Mu. Allahumma ya Karim wa ya Aziz. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa, keluarga dan anak-anak, guru-guru, anak-anak didik di sekolah, sahabat-sahabat seperjuangan kami dalam bidang pendidikan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid. Saat ini kami menadah tangan kehambaan dengan penuh pengharapan agar Engkau ampunkan segala dosa dan kesilapan kami selama ini. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam amal jama'i dan kolektif. Kurniakanlah kami kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Didikkanlah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami sebagaimana kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Ya Allah wa ya mu'allifal qulub. Satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus atas lafaz doa yang indah itu tadi, dan semoga majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan daripadanya ya. Okey, tanpa membuang masa, majlis dengan berbesar hatinya menjemput Tuan Guru Besar SDT SK Seri Birang Encik Khalili bin Mansur untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nozita binti Zakaria selaku pengacara bagi majlis iaitu program pada petang ini.
Yang saya hormati penceramah kita pada petang ini, Encik Muhammad Razi bin Mak Isa, penolong pegawai PPD, Unit Sumber dan Teknologi PPD Pekan. Barisan Guru Penolong Kanan, Cikgu Sabrina binti Abdullah, Cikgu Ros Anita binti Zahri selaku kita punya orang yang bertanggungjawab lah untuk melaksanakan taklimat dan juga bengkel untuk pembinaan sijil digital pada petang ini yang sedang menjalani kursus MPQEL, Cikgu Kamal Hisham bin Datuk Haji Ibrahim, Cikgu Salmah binti Saad, Guru Besar SK Indra Shah Bandar, Puan Rosita binti Buang, cikgu-cikgu daripada SK Indra Shah Bandar, SK Tasik Ceni dan juga SK Pramujaya serta guru-guru SBT SK Seri Biram yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberikan peluang dan juga kesihatan untuk bersama pada petang ini dalam orang kata ruang untuk perkongsian ilmu. Dan saya amat berbesar hatilah kerana walaupun orang kata di kesibukan Cikgu Marazi bin Mak Isa penceramah kita pada petang ini, tapi beliau ada masa untuk bersama-sama berkongsi orang kata ilmu yang ada dalam pada diri beliau lah. Kita maklumlah Cikgu Mak Razi ni orang bukan jalan-jalan orang lah. Saya tak kenal tak lama dia. 2015 mula kenal rapat lah rasanya. Sebelum-sebelum tu kenal lah. Cuma bila orang yang hebat ni kita kena ambil peluang dan ruang untuk kita menambah ilmu. Walaupun orang kata dalam keadaan sekarang, tapi peluang itu bukannya mudah untuk kita mendapatkan ilmu daripada orang yang itu hebat dan saya percaya cikgu-cikgu yang hadir pada petang ini pun orang-orang yang hebat. Tahniah cikgu atas usaha dan komitmen cikgu untuk hadir orang kata dalam kesibukan masa, tapi memberi sikit ruang lah untuk kita sama-sama mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemungkinan lah ilmu yang dapatkan pada petang ini boleh kita guna, kita adaptasikan dalam kerja buat kita sebagai seorang pendidik. Kemungkinan buat masa sekarang kita tak sebagai guru biasa, tapi dalam tempoh masa terdekat lah 1 atau 2 tahun, kita tak menjangka kita akan berada di satu tahap yang lebih hebat, yang lebih baik lagi pada masa sekarang. Jadi saya harap cikgu-cikgu berlapang dada mengambil ruang dan kata peluang begini. Sebenarnya kita tak perlu berbayar, iaitu yang paling beruntungnya. Orang yang menyampaikan ceramah ni, saya rasa Cikgu Razi ni sebenarnya dia dah ke peringkat kebangsaan dah. Banyak benda-benda yang telah dibina. Dan saya rasa benda tu kita kena ambil. Kalau nak mendapatkan orang kata peluang yang lain tu mungkin kita kena bayar. Ini free of charge. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi pada semua yang hadir dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Mak Razi bin Mak Isa atas komitmen yang beliau dapat berikan pada petang inilah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Guru Besar SBT SK Seri Biram Cik Khalil bin Mansur dan untuk semua bagi melengkapkan perjalanan kita, majlis kita pada petang ini, majlis ingin menjemput penceramah kita iaitu Encik Muhammad Razi bin Mak Isa selaku penolong pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran untuk menyampaikan taklimat dan juga bengkel berkaitan dengan penyediaan sijil digital co-curriculum. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mic tak buka. Okey, baik. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Cikgu Nozita binti Zakaria. Yang saya hormati Cikgu Khalili bin Mansur, Guru Besar SK Seri Biram, Cikgu Ros Anita binti Zahari yang menjalani program perintisan MPQEL yang kira guru yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program kursus kita hari ini.
Guru Besar SK Indra Syahbandar, Puan Rosita, Barisan JPK dan semua peserta kursus yang saya hormati ya. Baik, saya bila dengar tadi Cikgu Khalili kata saya orang hebat ni, takut pula rasanya. Sebenarnya taklah saya hebat seperti mana yang disebut oleh Cikgu Khalili ya. Biasa-biasa saja. Itu je. Yang pergi peringkat kebangsaan pun kita buat projek pembentangan KIK bersama dengan Cikgu Kamal Syam ya. Itu antara kebangsaan yang besar lah yang saya pergi. Yang lain-lain tu biasa je lah. Ilmu bertukang yang lebihnya. Okey, baik. Okay, kita teruskan dengan kursus kita ya, sebab masa pun mungkin terhad. Sebab saya pun tak tahu setakat mana kemahiran ICT cikgu-cikgu. Jadi saya buat anggapan di sini cikgu-cikgu yang belajar kat sini, yang datang kursus ni dah mahir penggunaan internet ya. Termasuklah Google Form, Google Sheet dan Google Slide. Kita akan integrasikan 3 Google tadi, 3 Google integrasikan, kita akan guna. Okey, jadi yang hadir ni juga saya rasa memang niat nak belajar dan menguasai bagaimana nak membuat sistem sijil digital secara online ya, untuk kemudahan anak-anak murid kita nanti. Jadi setiap program yang kita laksanakan nanti kita akan keluarkan sijil. Kita tak rugi apa-apa, keluarkan sijil itu satu benefit, satu penghargaan kepada murid dan murid itu akan gunakan sijil untuk rekod PAJSK. Dan objektif saya sini sebenarnya saya terima kasih kepada Cikgu Ros Anita kerana menjemput saya sebagai penceramah, sebagai terima kasih sebabnya saya dapat berkongsi ilmu dengan cikgu-cikgu bagaimana nak menyediakan sijil digital ni. Dan objektif saya juga, saya rasa insya-Allah semua peserta akan dapat menguasai 100% cara membuat sijil digital ni. Lepas ni dah tak perlu bimbingan, tak perlu panduan, insya-Allah boleh buat sendiri. Okey. Keperluan kursus kita hari ni yang pertama, cikgu sediakan laptop ataupun PC dan tak sesuai lah kalau cikgu guna handset sebab cikgu nak buat Google Form, Google Sheet nanti cikgu tak nampak dia punya ikon-ikon itu. Okay. Yang kedua, sediakan pen dan kertas. Bila kita berkursus, kita kena salin nota. Kalau tak salin nota, nanti kita akan lupa. Dia macam ni ya, nota ni ibarat kita pergi ke dalam hutan. Kita ni satu kumpulan, masuk ke dalam hutan, saya sebagai penunjuk arah. Kita tahu destinasi kita nak pergi. Ya, sekarang ni saya pandu arah cikgu. Saya bawa cikgu dalam hutan, cikgu ikut saja. Cikgu tahu kat mana nak pergi. Cikgu ikut saya, cikgu tak buat tanda apa-apa pada jalan tu. Dalam hutan cikgu tak buat sebarang tanda. Sampai ke destinasi. Okey. Selang nanti, selepas sebulan, saya suruh cikgu pergi sendiri. Tak tahulah sama ada cikgu boleh pergi, sesat ataupun mungkin tak pergi terus. Kalau cikgu ada tanda-tanda dalam hutan tu seperti pengakak buat tu, kepak patahkan ranting kayu ataupun letak batu sebagai penanda, di mana cikgu tak salin nota, insya-Allah cikgu akan sampai dengan selamat dan cikgu akan dapat repeat balik laluan yang sama, insya-Allah. Okay. Jadi kita teruskan dengan kita punya kursus. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Untuk makluman juga, saya di PPD, saya sebagai pegawai meja D5. Jadi saya menggalakkan kita hari ini menggunakan akaun D5 cikgu-cikgu. Okey, cikgu boleh buka Google. Saya share screen Okey. Ini kita buka Google. Nampak Google saya? Boleh nampak tak? Boleh Nampak. Boleh. Okey. Kita ada akaun saya, akaun D5 saya ada 3 akaun D5. Akaun 1, akaun D5 yang guru.
Yang kedua akaun Delima PPD dan satu akaun untuk admin Delima. Okay, jadi saya di sini ada 2 akaun yang saya register di sini. Okey, cikgu untuk makluman, cikgu gunakanlah akaun Delima sebaik mungkin. Explore lah apa yang ada di akaun Delima sebab akaun Delima ni dia ada cloud storage yang unlimited. Maksudnya cikgu boleh simpan sebanyak mana pun. Kalau cikgu guna yang personal punya akaun, cikgu cuma dapat 15 gig sahaja. Itu pun kalau link dengan gambar telefon, handphone, ambil gambar masuk ke Google Photo, tak lama kejap tu nanti penuh 15 gig. Gunakanlah akaun Delima sebab akaun Delima ni selagi cikgu bertugas, cikgu akan gunakan akaun Delima sehingga cikgu pencen. Saya yang ada 3 akaun Delima ini sebabnya yang pertama akaun sekolah satu, yang kedua bila di PPD saya dapat akaun sementara. Akaun sementara ni maksudnya untuk pegawai, bila saya letak jawatan nanti akaun ni akan diteruskan dengan pegawai, diberikan kepada pegawai lain lah. Okay. Jadi akaun Delima ni akan digunakan sehingga pencen. Letaklah apa-apa maklumat cikgu, dokumen-dokumen cikgu unlimited. Ya, tak ada limit. Okey, kita guna akaun Delima ya. Okey, saya dah login ke akaun login. Okey. Cikgu pun kita buat sama-sama ya cikgu. Okey, login akaun Delima. Sama-sama buat. Yang mana tertinggal tu boleh tulis dalam mesej ataupun angkat tangan. Tulis dalam mesej, saya boleh baca kat skrin sebelah ni. Kalau tertinggal, dan boleh juga menyelit. Kalau tak faham boleh tanya. Terusnya, cikgu buka Google Drive ya, apps. Buka Google Drive. Okey, cikgu dah bersedia dah dengan laptop dan juga Google Drive. Sedia. Okey, kita buat sama-sama ya. Kita akan integrasikan 3 Google iaitu Google Form, Google Sheet dan juga Google Slide. Okey. Kalau cikgu nak tahu limit unlimited ke limited, tengok di sini cikgu kat bawah tu, storage, cloud storage. Cloud storage 0 byte. Yang ini saya tak gunakan sebab saya standby untuk kursus-kursus. Kalau saya letakkan data saya banyak kat sini, nanti untuk kursus nanti akan mengelirukan peserta kursus. Jadi saya kosongkan di data ni. Yang saya gunakan sekarang ni yang admin Delima, yang Delima PPD ya. Itu yang saya gunakan, data saya memang banyak lah dalam tu. Dah baru bertugas pun dah 1 gig lebih dah. Okey. Tengok cloud storage. Kalau kita guna akaun personal, dia akan tulis. Okey, contohnya kita guna 1 gig per 15 gig. Okey, di sini. Sekarang ni unlimited. Okey, seterusnya kita mulakan. Tekan butang new. Kita create satu folder. Letakkan nama sebagai sijil digital. Kita create folder supaya nanti semua bahan-bahan kita akan dikumpulkan di dalam folder sijil digital. Nanti sijil yang dah siap generate, ada peserta mohon sijil, dia akan hantar dan salinan kita akan ada dalam folder ini. Kalau kita tak buat folder, nanti sijil tu akan bercampur ke sini, banyak berselerak dalam folder ni. Ini panggil file management. Buka folder sijil digital. Tekan butang new. Kita akan mulakan dengan Google Form. Saya slow sikit sebabnya mungkin ada komputer yang
slow ataupun internet yang slow. Saya gunakan PKG ni 100 gig, 100 Mbps memang laju lah. Okay. Okay. Kita pergi, ini ada paparan untuk Google Form. Untuk tajuk Google Form, kita letakkan tajuk utama sijil khusus apa-apa letaklah. Khusus, contoh khusus online sijil digital. Cikgu bila klik sini, cikgu klik pula di tajuk atas ni, untitled form. Supaya tajuk yang besar ni akan menjadi tajuk file. Nampak untitled form, bila saya klik pada untitled form, automatik dia akan bertukar tajuk. Okay. Okay, ini tajuk tajuk file. Tajuk file cikgu khusus sijil on digital. Okay. Description ni cikgu boleh tulis apa-apa description pun yang berkenaan. Letakkan tentang khusus, tarikh khusus bila, khusus tarikh, masa, letakkan sedikit penerangan ni. Okay, seterusnya, pergi ke untitled question yang nombor 2. Ini maklumat yang diperlukan di dalam sijil. Maklumat yang diperlukan di dalam sijil sahaja. Tak perlu banyak-banyak kita nak isi. Sebabnya biasanya pakai 3 je lah. Nama, nombor kad pengenalan dan juga sekolah. Kalau di peringkat sekolah, kita buat nama kelas. Kalau di peringkat luar pada sekolah, kita letakkan nama sekolah. Nama. Okay. Kita letakkan dia punya description ni. Okay, description dia kita gunakan huruf besar. Okay, sebabnya nanti kalau dia guna huruf kecil, dalam sijil pun akan jadi huruf kecil. Saya gunakan huruf besar, ambil short answer. Required. Wajibkan. Okay. Terusnya tambah soalan. Klik butang tambah soalan. Nombor kad pengenalan. Ini pun required. Cikgu boleh letak sini description. Tuan penceramah, ada yang bertanya tu. Cikgu Sapura tu. Okey, Cikgu Sapura silakan. Angkat tangan tu tapi tak ada soalan. Okey, silakan. Cikgu Sapura ada soalan ke? Tak ada, maaf ya tertekan. Jangan stres dah. Awal lagi, belum stres lagi. Tak. Kalau ada yang tertinggal nanti boleh beritahu. InsyaAllah. Sebab saya tengok di sini tak ada soalan naik. Okey. Nombor sahaja. Tanpa tanda sempang. Okay. Dalam answer ni, cikgu boleh klik respond validation. Dia ambil number saja. Number is number. Simple saja. Number is number. Custom text error ni, kalau dia letakkan huruf pada situ, dia akan keluarkan custom text ni. Kalau kita nak letak, tak nak letak pun tak apa. Okay. Okay. Terusnya, soalan yang ketiga. Okay. Soalan ketiga ni kita letakkan, kalau sijil di peringkat sekolah, kita letakkan nama kelas. Nama kelas. Kalau peringkat luar ada jaringan dengan luar,
letaklah nama sekolah kan. Letakkan nama sekolah. Dia quiet juga. Okey, selesai sampai situ. 3 soalan je. Tak perlu banyak-banyak sebab masa tarikh tak berubah. Yang tak berubah kita tak perlu isi dalam ni. Nanti orang dah bosan nak isi banyak sangat. Isi yang berubah sahaja. Apa yang berubah maksudnya apa yang berubah di dalam sijil tu. Okey, ada boleh sambung lagi? Ni dah siap dah ni. Okey dah Boleh? Cikgu Tuan Kamal Musi, boleh? Tuan Musi bertanya sikit. Ha, Macam mana nak tulis gunakan huruf besar tu? Bawah nama. kat mana? Bawah Bawah nama nama tu. tu. Aha. Ni. Aha. Okey, kita klik sini. Soalan ni pergi ke show Description. letak ni description. Alright. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Dia ada banyak cara lah nak buat. Yang pertama kita buat Google Form dulu. Yang kedua kita buat CJ dulu. Nak buat CJ, template CJ dahulu pun boleh. Tinggalkan kosong baru buat Google Form. Buat Google Form dulu baru buat CJ pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tapi kita buat Google Form lah yang simple dulu. Okay. Kalau tak ada soalan tentang Google Form, saya nak sambung sikit lagi. Okey, seterusnya pergi ke setting. Cikgu tahu kan guna ni customize dekat atas ni untuk letakkan kalau cikgu nak hiasan customize theme, letakkan theme, color, background color. Kalau nak letak header, letak image, ini basic ni saya selitkanlah sikit. Okey. Saya selitkan. Ini pada yang gambar ni customize theme ni. Dia boleh pilih. Kalau cikgu nak letak. Yang dah expert, okeylah tengok je. Yang belum, baru nak mengenal tu, sinilah. Butang Teams. Okey. Kalau dah siap soalan tadi, yuk klik butang setting. Tengok. Boleh jadikan quiz, respon, presentation, report semua dah ada ni. Ini responses. Jawapan yang diberikan nanti akan terkumpul di sini. Kejap. Itulah semuanya lagi suruh masuk. Kita punya paparan ada setting tak kat sini? Ada. Ini je. Dia ada satu butang setting ni. Sama ke? Sama. Sama dah. Semua.
Patut dia ada satu butang setting ni untuk kita letakkan dia punya collect dan email address tu. Okey. Cikgu kena letak email address di sini sebab saya tengok setting tak ada, sepatutnya ada satu setting lah sini. Baik. Preview. Investing. Setting tu sebelah respon tu kan? Kat setting ni. Ada di ruang send tu, Cik Razi. Dekat ruang send tu, bila kita letak send, dia ada satu checkbox. Dia akan automatic collect respondent email. Macam tu. Yang ni nak, dia ada satu lagi yang kalau kita guna akaun D5, kita tak nak, kalau kita nak responden daripada luar akaun D5 pun kita boleh off yang tu. Mungkin sebab saya guna akaun D5 ni ke? Dia ada satu setting tu. Semalam saya buat ada. Hari ni tak ada. Tak apalah. Okey. Pergi ke yang sini. Automatic. Okey. Automatic collect respondent. Mesti collect. Kalau tak collect ni, data ni tak, nanti cikgu tak boleh nak buat email. Klik butang automatic respondent. Okay. Then send. Ini sorry. Then klik yang ni, yang nombor 2 ni. Butang link. Shorten URL. Inilah copy link yang cikgu nak ambil nanti. Okay. Tutup dulu. Okay. Ini pun abaikan. Pergi ke semula ke depan ni, yang atas ni, folder sijil digital. Okay, itu form. Yes. Yang kedua, pergi ke new Google Slide. Google Slide ya. Kita pergi ke blank presentation. Okey, ini cikgu kena buat satu template sijil. Saya ambil dari tim yang sedia ada lah, sampel. Contoh yang ada di sini, ambil je lah mana-mana. Okey, template sijil. Yes, sijil. Cikgu letaklah maklumat berkenaan sijil khusus ni. Itu tak penting. Apa yang penting di sini ialah maklumat-maklumat lain cikgu boleh isi kemudian. Saya bagi yang penting je. Yang penting apa yang kita nak masukkan dalam sijil tu. Okey. Nama peserta. Cikgu, Cik Razi, ada soalan tu. Boleh tak ulang macam mana nak masuk sijil? Boleh tak macam mana nak masuk sijil tu? Sijil ni yang tengah buat sekarang ni. Okey. Saya tutup dulu. Okey. Pergi semula ke, sekarang ni ada kursus tadi, kita tak tutup kan? Kalau tutup pun tak apa. Okey, sekarang ni saya tak tutup ini. Pergi ke folder Google Drive. Ke drive kita. Lepas tu masuk semula ke dalam folder sijil digital yang kita buat tadi.
tekan butang new slide blank presentation. Okay, bila blank presentation dia akan keluarkan inilah PJ kehadiran ni. Sama tak klik pada tajuk, klik pada tajuk file dia tak. PJ kehadiran khusus. Macam mana? Macam mana ada background kat belakang tu? Macam mana ada background kat belakang tu? Saya menggunakan tadi insert. Oh, nak dapat background tu dia dalam Teams. Nampak tak? Teams ada ni. Teams, background, ada tak? Ada. Klik butang Teams. Akan ada contoh ini Teams kat belakang ni. Ini yang dia dah bagilah. Okay, pilih mana-mana ya. Kalau tukarlah. Okay. Dia hitam pula. You insert text box. Nama. Okay. Nama peserta ni adalah wording untuk sijil dan di bawah nama peserta ni akan ada nama, letak satu lagi, nama yang akan diambil daripada Google Form tadi. Okay. Cara nak tulis dia mesti ada tanda ni. Tanda apa ada anak panah terbuka tertutup tu. Double. Okay, 2 kali panah ni 2 kali. Lepas tu tanpa sempang tulis nama. Okay. Tutup pula. Ini wajib. Okay, sebab tanda inilah dia akan baca daripada Google Sheet kita nanti. Okay, nama. Takkan. Okay. Lepas tu, kita letak lagi. Jangan copy je. Kalau copy nanti dia akan konflik. Letakkan yang baru, text box. Tak baru. Okay. Nombor kad pengenalan. Sorry. Letakkan tanda. Apa? Pengenalan. Tutup. Letak lagi text box. Okey. Saya gunakan perkataan yang mudah difahami nanti maksudnya nak membezakan antara wording sijil dan juga perkataan yang akan diambil daripada Google Sheet nanti. Okey, saya gunakan wording ni. Ya. Patutnya sijil simple kan, sekolah. Bila kita letak sekolah, baru pun sekolah nanti kita confuse. Yang mana satu wording sijil, yang mana satu wording untuk ambil data. Okey, awak asal dari sekolah mana? Sebenarnya nama sekolah je. Nanti cikgu akan nampak apa perbezaan dia. Okey, letak satu lagi text box. Okey. Ini
letakkan dia sebagai sekolah. Kalau cikgu nak boldkan boleh tekan bold. Nanti dia akan bold lah dalam sijil ni. Okay, boldkan. Bold yang atas ni. Bold. Font cikgu boleh tukar nak font apa. Cikgu nak font canggih-canggih ke apa ke. Boleh pilih dari sini. Okay, kalau dah siap setting sijil nanti letaklah. Kerana telah berjaya menyertai kursus apa-apa. Itu wording sijil cikgu kena masukkan sendiri. Saya yang nak ajar ialah asas ini sahaja. Okay. Nama, nombor kad pengenalan dan juga sekolah. Nama, nombor kad pengenalan sekolah yang ada tanda 3, 2 tu macam tu, itu ialah dia akan refer kepada Google Sheet. Okey, dah siap you? Kalau dah siap, boleh saya sambung kepada terusnya? Sekejap, cikgu. Okey. Cikgu. Ya. So yang dalam bracket tu dia kena sama nama dengan Google Sheet kita lah ya. Item yang kita nak masukkan tu. Ikut Google Sheet kita lah. Tak perlu sama. Kita letak je. Nanti kita dalam setting sana sekejap lagi nanti akan dia akan nampak. Alright. Terima kasih. Ini nombor kad pengenalan. Contohnya nombor saya tulis sana tulis kad pengenalan kan. Sini saya tulis nombor KP lah. Simple. Senang kita nak tengok nanti. Okay, pengenalan. Saya gunakan huruf yang pelik-pelik ni supaya cikgu nanti dia boleh bezakan yang mana satu wording. Itu je nak bagi nampak beza. 3 ni sahaja yang akan dibaca daripada Google Sheet. Okey, kalau dah siap, pergi semula ke kursus online digital. Cikgu pernah guna tak add-on ni? Add-on ni banyak benda dalam ni. Kalau cikgu tengok add-on ni, sebabnya add-on ni kalau cikgu nak buat setting time, setting masa mula dan tutup pun ada dalam add-on. Contohnya kita nak buat CJ ni buka pada 25 hari bulan, pukul 12 malam. Semua ada dalam add-on ni. Dan tutup pukul apa semua ada di sini. Banyak add-on ni kalau cikgu tengok fungsi dia. Cuma cikgu kena banyak membaca lah. Form Ranger. Okay, kalau cikgu tengok search, cikgu tulis start. Okay, form limited, start in stock form. Okay, kena install dulu nanti dia akan masuk. Start in stock ni dia start pukul berapa, tutup pukul berapa. Okay, ini cikgu kena belajar sendirilah nanti. Okay. Pergi ke responses. Ya. Klik butang create spreadsheet. Saya tak perhatilah sebab saya tak jumpa butang setting tu. Setting delima tu. Dia ada satu setting, dia gambar setting tu, gambar gigi gear tu. Patutnya dia ada setting delima kat situ. Sebabnya kalau ada orang menggunakan akaun selain pada akaun delima, dia tak boleh login nanti, tak boleh masuk. Tapi dalam setting tu kita boleh buang. Bukan kat dalam responses tu ke? Bukan. Dekat setting responses. Ni responses. Setting responses. Responses. Ya betul. Okey, setting responses. Okey, betul. Okey, collect email address. Yes, kalau kita tutup nanti tak boleh buat. Buka. Okey, ini delima.
restrict to user or in Ministry of Education Malaysia and its trusted organisation. Kalau kita on yang ni, maksudnya hanya pengguna akaun delima sahaja yang boleh isi. Kalau tak guna akaun delima tak boleh. Kalau kita tutup ni, dia boleh isi. Guna akaun personal pun boleh. Okey, ini setting delima. Okey, terima kasih yang bagi sumbangan tadi. Alamak, tertinggal pula ini. Okey, dah Okey, pergi ke responses. Klik butang create spreadsheet. Okey, create. Okey, cikgu dah dapat sampai sini? Dapat. Ada yang tertinggal lagi tak? Okey ya. Kita ada ada 4 tab atas. Ini Google Drive, yang kedua Google Slide, yang ketiga Google Form dan yang keempat Google Sheets. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana nak buat online kan sijil tu. Cikgu klik pada butang add-on. Pada komputer cikgu mungkin tak ada AutoCAD. Kalau yang dah install dan pernah buat adalah AutoCAD ni. AutoCAD ni yang akan buat sijil. Okay, kalau tak ada AutoCAD, cikgu pergi ke Get Add-on. Okey, ini saja benda baru yang cikgu nak belajar. Google Slide, Google Form tu cikgu dah buat dah. Ini AutoCAD. Get Add-on. Cikgu type ke atas ni, search application AutoCAD. Ini cikgu salin cikgu, tulis dalam nota AutoCAD. Klik sini, install. Saya dah ada sebab saya kena install lah. Tapi dah cikgu ada butang install, cikgu installkan dia. Okey, dah install, tutup. Okey cikgu, boleh sambung? Yang tertinggal ada tak? Kalau tertinggal beritahu. Okey, saya nak pergi ke AutoCAD. Launch ke AutoCAD. Okey. Dapat Pergi ke new job. Okey, namakan sijil cikgu. Sijil digital. Dah, tekan butang next. Okey. Ni langkah kedua, choose template. Choose template, click from drive. Okey, dah. Cikgu pilih template sijil yang cikgu buat tadi. Sijil kehadiran. Klik dan select. Okey, ada currently selected template. Sijil kehadiran kursus digital. Okey, ada yang tertinggal. Saya nak pergi step ketiga.
Next. Okey. Nama. Okey, ini yang dia ambil data ni, nama, nombor kad mana. Yang saya tanda apa? Tanda macam tu. Tanda apa? Pembuka dan penutup kata tu yang tajam tu. Itu dia akan keluar nama, nombor K pengenalan dan sekolah. Okey, kalau yang mana tak buat tanda tu, dia tak keluar di sini. Okey. Nama. Wan, Ya. boleh ulang semula tak yang cakap AutoCAD tadi sebab saya miss kat situ tengah download. Lambat. Tengah download. Okey, tengah download. Boleh Okey. ulang tak? Boleh repeat tak? Boleh. Yang mana dah buat tu. Okey, kejap lagi saya repeat Baru lepas install AutoCAD. Okey. Klik AutoCAD boleh. Launch. New job. Letakkan nama job kita. PJ Digital. Okey, sampai sini. Cikgu Sabrina. Boleh Boleh. Okey, next. Okey, from drive. Cikgu pilih template CJ yang kita buat dengan Google Slide. Dia boleh relate dengan Google Slide ataupun Google Doc. Dua dia, Google Dokumen tu, Google Doc dan Google Slide. Dua tu, boleh relate. Klik yang kita buat tadi. Sebab tu kena buat dia dulu Untuk jalankan AutoCAD ni, kena buat template CJ dahulu. Baru boleh jalan AutoCAD. Okay. Select. Okay, dah select. Dah ada ni keluar ni, currently selected template. Tekan butang next. Sama tak? Paparan cikgu keluar macam ni. Apa yang cikgu nak tu letak, cikgu nak letak. Keluar nama, muka pengenalan dan sekolah. Tadi saya letak tadi kat atas ni, anda awak dari sekolah mana? Dia tulis sekolah ni, yang sekolah ni. Yang ada tanda pembuka dan penutup kata double tu, itu sahaja yang keluar. Okey. Terusnya pilih. Okey, nama pilih ke medan nama. Betul. Okey, ini apa yang ada di dalam Google Sheet ni. Ni paparan ni. Ni Google Sheet. Nama, nombor K pengenalan ni kita pergi kepada nombor kad pengenalan. Dan sekolah pergi kepada nama sekolah. Cik Razi ada yang nak bertanya tu? Cikgu Hafiza. Silakan. Kalau saya punya tu dia tak keluar launch, dia keluar open. Sama juga. Mungkin Word kot. Mungkin format kot. Apa nama version kot. Boleh klik open. Tapi dia tak keluar langsung. Kosong. Okey, yang lain tunggu kejap Okey. Langkah 2 maksudnya Cikgu Zahurish. Langkah kedua. Okey, langkah pertama new job. Okey. Langkah pertama letakkan nama job CJ Digital. Okay. Letakkan nama job kita. Nama job ni nanti tak ada pun dalam tu. Semua ini dia akan lekat kat dalam Google ni. Google Sheet ni. Okay, next. Okay, langkah kedua, choose template. Okay, Cikgu Rosnizan. Saya tak keluar macam Encik punya lah. Sudah. Entah macam-macam benda item dia tulis kat situ. Add-on ada? Okay, add-on ada? Ada tak?
Saya dah masuk yang lepas yang dekat tu, yang bila nak type nama job name nama job tu kan. Tak boleh tahu keluar macam dia tulis template lah, final lah, tak apa-apa kat situ. Dia bertindan-tindan. Dia bertindan-tindan, dia tak ada pun macam kosong sikit. Ni. Name your merge job ni. Benda bawah tu dia ada tulis. Tak ada pun yang saya tu give your job useful name for easy reference. Ni je. Hak saya keluar macam ni. Nampak tak? Tak apa cikgu, saya stop presenting, cikgu show cikgu punya screen. Cikgu tunjuk screen cikgu. Show screen. Ni. Kat bawah ni cikgu, klik show screen. Tak. Cikgu bukan insert ke? Saya punya jadi macam ni. Oh banyak ni, dia banyak file ni. Tapi ataupun cikgu klik create sample kot. Cuba klik semula Google Drive. Saya rasa sebab internet slow, saya punya pun macam tu. Ya betul. Dia kalau internet slow memang dia akan ada masalah. Sebabnya buat Google ni, buat AutoCAD ni dia baca banyak data. Cikgu Kamal boleh tak? Saya berlaku macam Cikgu Afzal juga tu. Dia jadi berlapis-lapis. Mungkin sebab internet slow tu. Kabel baru tarik depan rumah ni. Berlapis-lapis Alamak, tak apa Saya ingat proses masa nak install tadi, AutoCAD tadi. Di situ ada masalah kot. Dia lambat tu. Okey, sekarang cikgu tutup dulu. Saya share screen Share window. Okey, cikgu tutup dulu Excel ni. Tutup dulu. Tutup semua tak apa. Tinggal Google ni, tinggal ni je. Tinggal apa ni, Google Drive je. Okey. Buka spreadsheet yang kita create tadi. Sini PKG 100 meg. Senyum Sedap. Okey. Dah. Okey, pergi semula ke add-on. AutoCAD. Okey. Kali kedua dia akan open. Open je. Okey. Open. Okey, tunggu kejap. Dia ada proses dulu. Terusnya, new job. Takkan CJ digital. Dua. Okay. Next. Ada keluar macam ni juga. Memang ni lah Cik Razi, dia double sebab internet. Saya perasan jadi line slow. Jadi dia sangkut. Hak saya mesti keluar macam hak tadi. Keluar mana? Cik Razi. Ya. Saya rasa kita boleh, sebab kita ni masalah internet. Masalah internet.
Maknanya kita dah sampai kat sini kan. Rasa kebanyakan dah faham kot sampai sini. Okey, cikgu boleh buat kemudian. Cikgu take note dulu, ya. Saya Ya, continue. betul. Okey, from drive. Ni. Okey. Ambil Google Slide. Select. Okey, ambil yang atas ni. Kalau cikgu pilih yang di bawah ni memang dia ada. Tapi bila cikgu buat update apa-apa dekat Google Slide nanti, dia tak update kat sini. Lambat update. Dia kena buat yang baru juga. Ambil yang baru. From drive ambil yang baru. Dah ada dah sini tapi guna yang baru. Dah ada ni. Okey, next. Okey, ini tadi nombor kad pengenalan tukar kepada nombor kad pengenalan. Kad pengenalan ni. Sekolah, pilih nama sekolah. Okey, dah sampai tu kita akan pergi step ke 4. Next. Sorry, belajar. Okey, ini step keempat. File setting. Okey, macam mana nak setting file ni? File name. File name, tekan anak panah keluar ni. Buka dia punya table ni. Okey. Klik nama, nombor kad pengenalan dan nama sekolah. 3 benda ni kita akan masukkan ke dalam file name ni. Mesti 3-3 tu. Kalau tak, nanti tak keluar. Okey, klik nama. Sampai sini, cikgu paste. Right click, paste. Buka lagi. Cikgu tak boleh tarik cikgu. Kalau cikgu tarik yang ni letak sini, nanti dia keluar pelik-pelik. Dia keluar dia punya coding dia tu. Tak mau. Coding dia tak mau. Okey, nama. Ambil yang kedua, nombor kad pengenalan. Klik dulu. Klik atas nombor kad pengenalan. Klik di depan ni. Right click. Paste. Yang ketiga, nama sekolah. Klik nama sekolah. Sampai di klik di sini. Pastekan dia. Okey. Dekat tu. Type sijil yang kita nak bagi salinan kepada murid tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk Google Slide ataupun PDF. Biasa sijil kita akan edarkan dalam bentuk PDF. Klik PDF. Ini output as, kekalkan multiple output mode. Classic mode kekalkan. Next. Kita akan pergi ke 5. Okey, sampai sini boleh Tak ada yang tertinggal sampai sini. Next. Okey, choose folder. Kita ada folder kita, folder sijil digital. Tak payah pilih lah. Kalau kita tak buat dalam folder, kita kena pilih. Letakkan dalam folder. Sebabnya nanti cikgu, ini apa yang kita pilih folder ni ialah di mana salinan sijil yang dihantar kepada peserta kursus nanti akan dikumpulkan dalam satu folder. Semua salinan sijil. Kalau ada 300 peserta, 300 orang isi Google Form, nanti 300 sijil lah yang akan di-create dan diletakkan di sini. Salinan kita ada. In case ini tujuan salinan, in case kalau peserta nanti dia hilang sijil, dia boleh minta semula dengan kita boleh hantar personal daripada sijil ni, digital. Kalau tak letak sini, saya pernah buat mula-mula saya belajar, penuh dekat saya punya Google Drive, jenuh cari, jenuh delete. Ya. Okey. Abaikan. Dah ada ni, abaikan, dah ada folder, abaikan. Kalau cikgu nak buat folder baru pun boleh. Tapi biar dalam folder ni. Yang ke-6, add dynamic folder reference pun abaikan. Next. Okay, set merge condition. Ini pun optional. Next. Abaikan. Okay. Share document and send email. Yes.
Ini penting cikgu. Kalau cikgu no, nanti dia tak dapat. Dia hantar email kat kita, dia tak dapat respon. Share dokumen, yes. Share dokumen as PDF. Yang kita dah setting tadi PDF. Allow collaboration to reshare. Dia akan yes. Send from generic no reply address, no. Okay. Turun bawah. Okay. Ini setting ni dia nak hantar ke mana sijil tu. Peserta kursus dia isi borang. Kita nak hantar sijil tu ke mana? Maksudnya dia akan hantar ke email address. Email address peserta. Klik pada email address. Klik di ujung tu dan paste. Kan dia right click, paste. Email address. Email address ni merujuk kepada alamat email peserta kursus. Sebab tadi dekat Google Form, saya tak letak kat Google Form tu email address. Sebab kalau cikgu peserta dia tarik sendiri email address, berkemungkinan dia tarik salah. Dia letak contoh murid M dash nombor yang panjang tu, dia tersalah letak satu nombor, nanti dia tak akan dapat salinan sijil. Bila kita gunakan fungsi collect email address, secara automatik kita akan dapat ni email address secara automatik. Itu tujuan saya dalam Google Form tu, kenapa saya tak letak email address. Sebab tak nak bagi peserta salah tulis alamat email. Okey, BCC ni salinan kepada tak payah, reply tu pun tak payah. Okey, subjek. Ini adalah heading ataupun wording yang ada dalam email kita yang kita nak balas kepada peserta kursus. Okey, kita letaklah kursus sijil digital. Okey, buatlah ayat sikit Tahniah kerana berjaya melepasi kerana berjaya bersama ini disertakan sijil kehadiran. Berapalah ayat yang kita nak letak? Okey. Ataupun kita letak tahniah. Cikgu cakapkan, cikgu nak advance sikit lah. Tahniah kita nak letak nama dia. Klik sini. Nama, klik nama. Tahniah, klik sini, paste kat sini. Right klik, paste. Okay, tahniah. Nama murid tu, tahniah Kamal Isyam kerana berjaya dalam kursus online. Sama ini setakat sijil kehadiran. Okay, kalau kita nak letak nama dia, tak nak letak pun tak apa. Nanti cikgu akan tengok nanti Okay. Okay, next. Boleh saya pergi ke 8? Ke seterusnya, ke 9? Boleh tak? Cik Razi nak tanya. Boleh? Tadi yang Cik Razi kata dekat kita punya email. Okay. Email ni apa tu? Maknanya kalau kita memerlukan email peserta tu tadi. Contohnya kan? Okay. Tadi kata tak setting email automatic. Tadi di sini saya tak buat tulis nama. Biasanya semua orang dia akan letak sini. Dia letak ni email. Kan? Alamat email ataupun alamat email. Okey, kalau ini masalahnya bila letak alamat email kita tulis kat sini, dia akan tulis nanti jawapan dia nanti kalau dia salah alamat email dia, sebab delima ni guna nombor yang banyak. Contoh G dash macam saya ni kan. Okey, dia ada banyak G dash apa-apa nombor-nombor MOU banyaklah. .gl, DL apa tu bagai kan.
banyak. Jadi saya buang benda ni, saya tak letakkan benda ni. Tetapi di dalam responses ni, ada dalam setting, responses. Okey, klik pada collect email address. Collect Faham. email address. Okey. Maknanya Jadi, ini akan dihantar ke email dia terus lah, auto. ya. Di dalam form kita, dia tak tulis pun email address kat sini. Sebab ini guna delima. Tetapi kalau guna yang account personal, dia naik secara automatik kat sini. Email address. Kalau ada 5, dia tak ada. Dia secara automatik dia collect. Tengok bukti dia collect, tengok pada spreadsheet yang dihasilkan, nampak tak? Ada email address. Okey. Dan sampai ke sini, saya teruskan ya. Next. Okey, nombor 9, add remove job trigger. Okey, kita nak trigger ke email. Yes. Run from a trigger. Yes. Run on time trigger. Tak payah. No. Okey, itu je. Last kali save. Boleh? Cikgu Rosnida ada nak tanya soalan ke? Sorry, tak lupa jatuh tangan. Okey. Kita dah siap. Boleh tutup. Okey, bagi yang masih beginner, saya nak tunjuk macam mana cikgu nak dapatkan link Google Form ni. Tekan pada butang mata. Butang mata pula. Klik pada butang send. Mata ni kita nak tengok preview kita punya soalan. Ya. Okey. Klik ke butang send. Bagi ke link. Klik automatic. Ini pun kena klik juga. Automatic collect respondent. Ini link dia. Panjang. Klik shorten URL. Okey. Copy. Sekarang, apa yang saya buat, saya share dekat dengan teks in-call message ni. Cikgu boleh tengok. Okey, cuba cikgu isi tengok. Saya letak dalam message tu, cikgu isi. Nanti cikgu share yang cikgu pula. Kita tengok. Cikgu isi dulu yang saya tu. Kita tengok hasil dia. Yang tadi dah selesai dah, habis dah. Yang tadi dah habis dah. Bila kita save tu, yang tadi sampai satu tak, ni cikgu dah isi, cikgu Sabrina dah isi, cikgu Rosi, cikgu Saidatul Akmal. Okey. Nampak? CJ dia generate secara automatic cikgu. Nampak? Cikgu boleh check email. Cikgu Nurul Azila binti Sari, Cikgu Ros Anita, Cikgu Sabrina. Kan, ini dalam satu folder digital My Drive. Jadi, okey, My Drive saya tak nampak dah banyak tak ada. Tapi bila buka CJ digital, kan, panjang kan? Banyak dah ramai dah. Ini yang tak isi.
Okey, cikgu mana yang dah buat tu, yang mana berjaya buat tu, boleh share link ke Inco message ni. Cuba share link, kita sama-sama berkongsi, kita cuba isi. Okey, yang mana dah hantar tadi, boleh check yang dah hantar email, boleh check dah hantar Google Form tu, boleh check email masing-masing. Sijil ni dihantar ke email. Okey, contohnya saya buka tadi ni, Nurul Azila binti Sa'ari. Nama peserta Nurul Azila binti Sa'ari, nombor kad pengenalan, awak asal dari sekolah mana? SK Indra Syahbandar. Okay. Template ni saya simple je. Kalau cikgu buat nanti buatlah lawa-lawa je, letak bunga-bunga ke, corak-corak ke apa kat belakang tu. Ada tanda tangan pegawai yang besar. Okey cikgu boleh share kat sini link kita nak isi, siapa-siapa boleh isi. Kita cuba isi yang Cikgu Ros Anita. Cikgu Ros tersekat tadi. Ni ada ni, PJ permintaan ni ada. Oh dia belum siap lagi. Ada siapa nak share? Boleh share? Share link kat sini kita cuba isi. Tuan, nak tumpang tanya boleh? Okey, boleh Cikgu Hafizah. Untuk yang kalau ni ada limit berapa sijil? Boleh generate? Takat ni tak ada limit lah rasanya yang kita tak tahu pula limit. Tak ada limit rasanya sebabnya kalau kita guna delima ni memang tak ada limit. Kalau kita buat Google Meet pun unlimited. Okey. Ke 100,000 Tapi memang ramai. Kalau Google Meet gunalah delima. 100,000. 1,000 ke 100,000. Ya sekolah punya lah, ya akaun sekolah. Akaun sekolah punya banyak. Ini tak ada, rasanya tak ada ni. Limit. Kejap saya tengok dalam ni, dalam ni kalau nak tengok pun sampai berapa ratus. Tu sampai 1,000 row at bottom ni. Maksudnya selagi dia boleh isi dalam Google ni, inilah yang dia generate ni. Boleh tambah lagi kot 1,000 lagi tambah kat bawah tu. Cuba share cikgu. Share cikgu punya Google Form kita nak isi. Kalau cikgu tak share, tak tahulah cikgu boleh buat ke tidak. Cuba cikgu share. Tak settle lagi tadi. Sangkut. Sangkut kat mana cikgu? Saya kan boleh sebab tu. Saya kalau sangkut tadi, minta tangan. Kat mana sangkut cikgu? Bukan sangkut sebab tak faham. Sangkut sebab masalah internet dia jadi double. Ada yang tak double? Dia jadi Ni Aziki ada ni Aziki. Boleh? Cikgu Ani, Cikgu Asmah, Cikgu Azila Aziz, Azul Raji Yusof, Dul Maiket ni siapa ni? Faizal Atan. Boleh lah cuba share yang mana ada
Tengah hari sini pun dah slow 12 meg. Tadi 100 meg. Tadi download 100 meg. Ini okey, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Ya. Razi, tuan tanya sikit. Okey. Saya lost dekat yang email tu. Macam mana yang Cik Razi punya bila kita isi form tu tak ada perlu dimasukkan email? Kat mana setting yang Cik Razi ada tekan dekat form tu? Sebab ini dia guna akaun Delima, memang dia tak perlu isi email. Kalau email biasa, kalau kita tak guna Delima, guna akaun personal, memang kena isi. Tapi saya guna akaun Delima sekarang. Guna akaun Delima, okey. Pergi ke setting. Tengok pada setting. Okey. Pergi ke responses. Okey. Tekan nak panah ke bawah. Okey. Collect email address. Saya dah tekan tapi bila buat link tu dia kena masukkan email. Bila buat link tu kena masukkan email. Okey. Saya bagi link kan. Kalau Okey, Cik lepas Razi tu- punya tak perlu masukkan email pun kan? Tak ada pun sebabnya okey bila kita setting ni okey pergi ke send. Okey, klik semula. Automatically collect respondent. Saya Kan? punya dia tak ada automatically, dia ada collect email saja. Collect email saja. Dah Bila ni kita okey. tekan Okey, cuba sini klik sini. Dah link. okey. Klik link, Okey dah tekan situ. klik shorten URL. Atas tu tak sama Encik Razi. Saya punya ni Sama. collect email tapi Encik Razi punya automatically collect response tu. Tak apa, sama je tekan butang klik email. Boleh. Ataupun cuba share screen boleh. Okey, sekejap sebabnya saya guna handphone untuk Google Meet. Sekejap saya connect dulu. Okey, sekejap. Okey, yang penting kita dah belajar semua ni, kita dalam tiga-tiga benda ni semua dah basic, kita dah belajar. Biasanya cikgu-cikgu dah tahu dah macam mana nak guna Google Form. Sama je, guna Google Form sama, lepas tu download kepada Google Sheet pun sama dan juga Google Slide pun sama. Cuma dalam Google Slide ni cikgu kena tambahan yang cikgu kena buat ialah kat mana kita nak letakkan data yang daripada Google Sheet tu, cikgu letakkan tanda ni cikgu. Saya tak ingat lah apa ni tanda pembuka dan penutup kata ni yang tajam ni. Tanda ni kiri dan kanan mesti letak. Bila kita letak yang ni baru dia akan tukar-tukar nama ni dalam berdasarkan Google Sheet. Ini je pembaharuan yang perlu ada dalam Google Slide. Okey, dua ni nama, nombor kad pengenalan dan juga sekolah ni perlu ada ini sahaja rujukan dia. Cikgu tambah ini saja. Yang lain buat macam template macam biasa je. Okey. Ini je ilmu baru yang cikgu nak kena letak. Ilmu barunya kena ada tanda depan dan belakang. Okey. Lepas tu cikgu tutup. Itu ilmu baru yang pertama. Ilmu baru yang kedua dalam Google Sheet, cikgu perlu ada add-on. Add-on AutoCAD. AutoCAD ni simple dia. Saya tunjuk sekali lagi. Simple. Lepas tu sepintas lalu. Kalau cikgu nak salin. Okey, step pertama. Cikgu tulis step pertama. Okey. New job. Okey, kita buat job baru. Okey, step pertama tuliskan tajuk. Okey, civil. Tuliskan tajuk. Step pertama. Step kedua, cikgu tulis. Next. Step kedua ialah choose template. Pilih template mana kita nak guna. From drive. Saya ulang revision ni. Okey, pilih yang ni. Select.
file, iaitu pilih template yang kita nak gunakan. Okey, dah. Lepas tu pergi next. Itu step kedua. Okey, masuk step ketiga. Step ketiga, ini yang kita letak tadi, yang saya cakap ilmu baru dalam Google Slide tadi. Di mana ada tanda depan belakang ni. Ini data yang kita nak ambil. Okey, pergi ke ni, kalau nama, okey, nama kad pengenalan kita letak apa? Kalau kita pilih tempat kad pengenalan ni, kita pilih alamat email, dia akan jadi email lah kat situ nanti. Pilihlah nama kad pengenalan. Sekolah, pilih sekolah. Okay, next. Masuk step keempat. Step keempat, ini pun cikgu kena salin dan cikgu kena ingat. Step keempat ni, file name. Cara nak tulis file name ialah yang pertama klik pada nama. Sebab kita menggunakan 3 medan. Medan nama, medan nama kad pengenalan dan juga medan nama sekolah. Gunakan 3 ni. Jadi klik pada nama, klik pada file name, pastekan di situ. Yang kedua, nak klik pada kad pengenalan. Klik saja. Right click, paste. Yang ketiga, nama sekolah. Right click, paste. Okay. Tukar kepada Google PDF. Type daripada Google tadi kepada PDF. Kekalkan multiple output mode. Okay. Sekejap saya habiskan ni. Okay, next. Folder, kita dah ada buat dalam folder mula-mula lagi. Next. Dynamic folder pun abaikan. Next. Merge condition pun abaikan. 5, 6, 7 abaikan. Step ke-8 share. Okay, ini kena yes. Step ke-8 cikgu tulis yes. Allow collaboration. Okay, itu abaikan. Okay, pergi ke to. Dia akan hantar email kepada siapa. Klik to ni. Ambil daripada sini email address. Klik. Paste. Okey, tengok juga. Alamat email kenapa keluar ni? Alamat email ni kenapa keluar kat sini? Kerana tadi dalam Excel tadi saya buat kat Google Form satu kan. Saya buat contoh tadi, saya buat. Bila saya delete dia akan lekat kat sini. Alamat email ni yang bawah huruf besar semua ni. Saya buat contoh je tadi tapi dia lekat sini. Abaikan. Okey, email address. Subjek ialah apa yang kita nak tulis ayat dalam email kepada pelajar tersebut, kepada responden. Ni ayat dia. Kalau cikgu nak letak nama dia kat sini, klik sini, klik pada nama, klik sini, tekan pastekan kat sini, dia akan keluar nama responden tadi. Next. Trigger run on from trigger, form trigger, yes. No. Okay, save. Selesai. Siap. Dah save tu selesai. Boleh tutup. Okay, ada soalan ke tadi cikgu? Cik Razi boleh saya share screen? Okay. Ya, dah nampak belum ni? Belum. Okay, nampak? Okey, ni kan Cik Razi. Bila Google Form saya tekan send. Yang Cik Razi punya kat bahagian atas ni ada automatically, saya punya tak ada. Dia ada tulis email. Sama je. Sama je, tapi kenapa kalau saya isi Google Form tu masih ada email tu perlu diisi? Oh, bila isi Google Form tu email kena isi? Ya. Google Form yang saya ke yang siapa punya? Google Form saya sendirilah. Ya. Patutnya tak perlu ada lah kan macam Cik Razi Okay, punya tadi. cuba bagi link tengok kat sini. Okey, jap. Bagi link. Cikgu Nur Aisyah pun dah hantar dah, nanti kita sama-sama isi kita tengok dulu. Okay, copy. Oh, ya. Okay.
dalam Google Form tu ada email tak? Tengok Kalau Google Form tak ada, jap saya ni Ada. dekat question. Tak ada. Dia bila kita tekan collect email tu terus dia keluar kat sini. Sini. Kalau saya Oh, buang ya. balik kan. Kalau saya buang balik collect email ni. Hilang lah. Tengok dalam tengok pada setting ni, dalam setting. Okey. Okey, collect email address on kan sini. Okey, on On kat yang sini tu je. kan. Okey, kalau tidak. Saya buka balik question. Ada balik email tu. Ada balik. Ha. Yang saya tadi ada tak? Yang Cik Razi punya yang saya try isi tu tak ada pun. Tak ada Tu saya nak tahu kat mana saya termiss. Ini kejap, cuba tengok kat huruf S kat atas tu. Kat penjuru tu, email penjuru tu. Huruf Okey, S kat S. atas. Kejap. Memang ni, Wah, memang itu dia orang email terima. punya. Terima punya. Entahlah. Mungkin sebab yang saya ni canggih sikit kot. Okey. Maksudnya Encik Razi punya yang admin punya hanya admin je yang boleh buat Saya guna akaun sekolah. Akaun saya G juga. Yelah, G juga. Okey. G 7115 saya guna akaun sekolah. Jadi tak ada penyelesaian lah saya kalau nak buat macam Encik Razi punya. Tak perlu masukkan email tu. Buat apa Cuba pergi ke mata ni sekali lagi. Dekat mata. Ke setting sekali, ke setting. Setting, okey. Ni. Tapi dia akan keluar juga kalau email address dah. Okey, restrict. Cuba buka ini yang restrict ministry tu. Ni. Yang ni orang lain tak boleh masuk lah kan? Okey, kalau orang lain tak boleh masuk. Betul. Saya buat restrict kepada delima ni yang kita tak isi. Cuba tengok. Kiranya collect email ni cuba tengok pada tak payah? Biar je macam tu? Biar macam tu. Cuba tengok pada borang tadi. Question. Tak ada. Tak ada sebab guna kita delima. Delima ni dia automatic collect daripada situ. Tujuan dia kalau macam dia tak ada email tu, orang luar. Orang luar dia menggunakan email personal, akaun personal, dia kena isi lah benda tu. Kalau delima dah automatic. Kiranya kalau saya buat, tapi bukannya kalau saya ubah setting kat ni Encik Razi, saya nak confirmation. Kalau saya ubah setting kat sini, bukannya orang luar memang tak boleh isi form ni? Bukan macam tu? Ya, sekarang ni kita restrict kepada Ministry Education kan. Maksudnya kalau wajib orang nak isi form ni memang kena akaun delima macam tu? Delima saja. Kalau kita buka yang ni, saya pun kalau saya buka yang tadi, kalau cikgu guna akaun personal, cikgu tak boleh masuk lah tadi. Tak boleh nak isi. Kalau nak buka boleh tapi kena isi email address lah. Kiranya kalau kita tak tekan restrict ni memang auto kita kena isi email address tu. Okey, faham. Ya betul. Sebab dia cuma dapat collect data daripada delima saja. Okey. Terima kasih banyak-banyak Encik Razi. Sama. Okey, sekarang ni kita cuba sama-sama isi yang Nur Aisyah dulu dengan Sedator Akmal. Sekejap saya tengok share screen. Okay. Kita tengok yang dah siap. Okay, Nur Aisyah binti Nurdin. Okay, nama Razi. Ketinggalan 1, 2, 3. Submit. Okay. Sekarang ni saya kena buka email. Tengok pada email saya.
Saya buka email. Email. Okey. Ni CJ yang saya isi tadi. Okey, ni ayat yang cikgu buat tadi ayat dia. Tahniah. Okey, ada nama ni, Razi. Secara automatik dia generate nama kerana berjaya kalau saya letak kat CJ tu nama penuh, dia keluar nama penuh lah sini. Tahniah kerana berjaya dalam kursus online bersama CJ Kenderaan. Okey. Klik open. Ini kursus yang saya buat. Betul ke? Betul ke ni yang cikgu buat kan? Ya, betul. Ha. Okey. Ini result dia. Sekarang ni saya cuba yang kedua. Yang kedua cikgu saya Dato' Akmal. Okey, saya isi. Berarti 2021. Okey, nombor kad pengenalan. Okey, Okey. Khusus sijil. Ke mail inbox. Saya rasa saya punya tak connect lagi sebabnya tadi problem autocorrect tu Encik Razi. Ya. Ah. Oh, okey. Dia okey, dia cuma tadi email saja. Sebenarnya kalau cikgu tak buat pun autocorrect tu, lambat lagi autocorrect contohnya. Ada orang isi form. Lepas tu baru cikgu buat autocorrect. Semua alamat email yang ada dalam tu akan dihantar. Cikgu buat contohnya, okey maksud saya gini. Cikgu dah dapat data peserta dari sini, dia dah dapat data. Tapi cikgu tak buat autocorrect lagi ni. Sebenarnya baru cikgu buat autocorrect. Kan? Bila cikgu baru buat autocorrect, yang dah ada dalam ni pun, yang dah ada nama, kejap saya tunjuk kejap. Macam mana nak tunjuk Penting. Okey. Okey, nampak ni? Saya punya screen Excel ni, okey. Katakanlah cikgu dah dapat maklumat, dah dapat email kat sini semua ni. Cikgu ada email. Lepas tu cikgu baru nak buat autocorrect. Okey, dah dapat email, dah 20 email cikgu dah ada, 20 maklumat peserta. Cikgu buat autocorrect. Dah siap autocorrect cikgu, 20 orang ni pun automatik akan dapat. Dan juga orang yang seterusnya akan dapat. Okey. Autocorrect ni kalau cikgu pandai guna bukan terhad kepada yang Google Form saja online. Kalau cikgu buat table, email address, nama, nombor kad pengenalan, nombor sekolah. Cikgu buat table ni, 3 ni, lepas tu cikgu isi manual. Cikgu isi manual maklumat ni. Tapi maklumat kena betul cikgu isi manual atau cikgu copy dari mana-mana. Nanti dah ada autocorrect, automatik orang ni pun dapat. Tak semestinya orang yang kena hantar email. Kalau cikgu isi email sini pun, dia akan dapat juga. Itu kelebihan autocorrect. Ni macam saya kenal ni yang last kali ni. Sekolah mana SK Indonesia Bandar. Oh, Indonesia Bandar. Okey cikgu, ada soalan? Kita dah nak sampai puncak dah ni. 4:30 kita habis kan? Ada soalan tak cikgu?
Nanti saya sebenarnya saya tak nak bagi handout. Sebab saya anggapan cikgu boleh buat sendiri handout kan. Tapi nanti saya cuba, saya generatekan satu handout macam mana nak buat tu. Nanti cikgu boleh follow handout yang saya buat tu. Okey, ada soalan cikgu sebelum saya serahkan balik majlis? Tak ada. Terima kasih. Yang lain ada? Tengok cikgu, saya pun guna akaun Gmail, akaun sekolah G. Cikgu explore ya, akaun Gmail apa ni, Google Delima ni, cikgu Google explore. Sebabnya dalam Delima ni kalau kita tengok kan, cikgu tengok Delima ni, Delima PPM. Okey, untuk murid, untuk guru, untuk sekolah. Guru. Okey, dalam ni ada banyak benda cikgu. Kalau yang mungkin ada tak pernah login ni. Pembelajaran, buku teks digital, aktiviti, ruang ilmu, portal JPN, maklum balas. Dan juga ada aplikasi. Okey, dalam ni ada game juga cikgu. Okey, aplikasi. Okey, Padlet. Okey, Quiz, Kahoot, Think. Okey, ini game yang ada. Kalau yang murid pun banyak game dan murid. Okey. Lagi apa lagi menu dulu. Banyak lagi cikgu. Cikgu kena explore sendiri. Lepas tu dalam aplikasi pusat sumber pun ada, ruang ilmu, pembelajaran digital. Banyak cikgu. Kementerian Pendidikan Malaysia keluarkan bajet, keluarkan duit untuk kita ni. Kita beruntung yang mengajar KPM ni sebab dapat unlimited storage. Banyak tau unlimited. Kalau kita bayar memang mahal. Okey. Jadi cikgu explore lah. Dan cikgu yang mana sekolah punya, saya faham sekolah punya, dia dalam dia punya Google dan dia punya Google Drive dia ada banyak. Ada banyak. Tapi pandai-pandailah cikgu managekan benda tu. Jangan kacau yang untuk PDPR punya, untuk lesson plan punya folder. Buatlah satu folder personal. Ni folder personal, semua data ni simpan dalam tu. Tengok, saya baru CJ ni pun baru 8 gig. Isilah banyak mana pun. Gunakanlah Delima sebaik mungkin. Bawa sampai ke pencin. Okey. Kalau tak ada soalan, minta maaf kekurangan yang saya ajar tu, ataupun kesilapan yang berlaku, teknikal yang berlaku, minta maaf banyak. Yang silap tu dari saya sendiri dan yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana menjemput saya berkongsi ilmu dan saya kembalikan kepada cikgu apa ya, tadi. Okey. Terima kasih. Okey, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita iaitu Encik Muhammad Razi Mat Isa atas taklimat dan juga bengkel yang telah disampaikan itu tadi. Okey, ada lagi tak cikgu-cikgu yang nak mengajukan soalan kepada beliau? Tak ada ya? Okey, tak apalah ya. Okey, begitulah tadi sesi taklimat dan bengkel kita pada petang ini. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Razi bin Mat Isa selaku penceramah kita pada petang ini. Dan tak lupa juga kepada guru-guru yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan sekaligus memantapkan lagi kualiti kita sebagai seorang pendidik. Okey, dengan berakhirnya slot kita tu tadi, slot soal jawab dan sebagainya, maka berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini ya. Saya juga ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan juga kekhilafan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Dengan itu kita akhiri majlis kita dengan surah Al-As dan juga tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya.
Ada ucapan daripada sekejap ada ucapan daripada ada gambar. Okey. Ada gambar je, buka kamera sekejap. Okey, diminta semua guru-guru buka kamera untuk sesi bergambar. Sekali lagi ya. Okey, Kak Ros dah? Oh, Cikgu Faizal lambat buka kamera. Dah. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir dan menjayakan majlis kita pada petang ini. Okey, sampai di sini saja majlis kita ya. Okey, daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.